Restoran, kafe dan food court kini boleh beroperasi pada kadar 60% dari kapasiti biasa pada satu-satu masa. Kebenaran ini merupakan antara langkah tambahan pengurangan langkah-langkah penjarakan sosial yang mana juga membenarkan kafe internet untuk beroperasi pada kadar 30% dari kadar kapasiti biasa pada satu-satu masa mengikut arahan dan garis panduan yang dikeluarkan oleh Kementerian Pengangkutan dan Infokomunikasi. Kementerian Kesihatan terus mengingatkan orang ramai untuk mematuhi segala peraturan dan arahan yang berkaitan dengan pengurangan langkah-langkah penjarakan sosial. Jika didapati melanggar atau ingkar akan arahan yang telah dikeluarkan, menjadi satu kesalahan di bawah Akta Penyakit Berjangkit, Penggal 204 boleh membawa denda sehingga RM10,000 atau penjara sehingga tempoh 6 bulan atau kedua-duanya sekali. Penanaman jagung di negara ini ketika ini ditegah buat sementara waktu, iaitu sekurang-kurangnya selama 3 bulan berikutan serangan sejenis serangga perosak tanaman yang dikenali sebagai ulat ratus fall. Dapatan tersebut adalah berdasarkan daripada pemantauan yang dijalankan oleh Jabatan Pertanian dan Agri Makanan, Kementerian Sumber-Sumber Utama dan Pelancongan. Pada lazimnya, ulat tersebut akan menjadikan jagung sebagai tanaman utama untuk diserang. Walau bagaimanapun, ianya juga berpotensi untuk menjejaskan sekurang-kurangnya 80 jenis tanaman lain termasuk padi, lada serta sayuran jenis daun. Dayang Siti Amania binti Haji Awang Besar, Ahli Kaji Serangga Tumbuhan, Jabatan Pertanian dan Agri Makanan, Kementerian Sumber-Sumber Utama dan Pelancongan, menjelaskan ulat ratus fall selalunya menjadikan jagung sebagai tanaman utama untuk diserang. Ulat tersebut menyerang dan merosakkan semua peringkat tanaman dari peringkat semayan sehingga ke peringkat berbuah dan boleh merosakkan tanaman sehingga mengakibatkan penurunan produktiviti ladang dari 20% sehingga 100% kehilangan hasil secara keseluruhan. Langkah yang perlu diambil dengan memusnahkan tanaman jagung, menebang atau mencabut dan membakarnya sehingga menjadi abu secara terkawal. Langkah ini penting dalam sama-sama menjaga penghasilan industri pertanian negara bagi membantu menjamin sekuriti makanan. Inisiatif berlandaskan teknologi digital dilaksanakan di negara Brunei Darussalam dalam menangani wabak COVID-19. Dengan memanfaatkan teknologi terkini seperti Artificial Intelligence, AI dan Big Data, penganalisaan keadaan kesihatan, alat penilaian diri dapat dilaksanakan melalui aplikasi BruHealth yang dilancarkan oleh Kementerian Kesihatan. Yang berhormat, Datuk Seri Setia Awang Abdul Muttalib bin Pihin Orang Kaya Seri Setia Datuk Paduka Haji Muhammad Yusof, Menteri Pengangkutan dan Infokomunikasi, mengongsikan perkara itu semasa pembukaan rasmi Persidangan Kerjasama Tahun Ekonomi Digital 2020 ASEAN China. Peningkatan dalam penggunaan perkhidmatan dalam talian oleh sektor awam, swasta dan masyarakat kini menjadi norma baharu yang dimudah cara dengan kerjasama pelbagai agensi kerajaan dan syarikat-syarikat telekomunikasi. Juga dikongsikan penstrukturan semula sektor ICT di negara ini. Persidangan maya itu turut dihadiri Menteri-Menteri ASEAN dan Republik Rakyat China yang bertanggungjawab ke atas sektor ICT dan ekonomi digital serta Setiausaha Agong ASEAN dengan bertemakan Combating COVID-19 through Joint Efforts, Embracing Cooperation through ICT and Digital Development. Pelancaran Pelan Induk Ekonomi Digital 2025 juga disentuh semasa persidangan. Indeks harga pengguna IHP bagi bulan April 2020 meningkat 1.9% tahun ke tahun berbanding bulan April 2019. Peningkatan IHP adalah didorong oleh peningkatan harga dan kos daripada pelbagai barangan dan perkhidmatan, perhiasan, peralatan isi rumah dan penyelenggaraan rutin isi rumah dan makanan dan minuman ringan. Walau bagaimanapun, peningkatan IHP diimbangi oleh penurunan harga dan kos perhubungan, restoran dan hotel dan pengangkutan. Jabatan Perancangan Ekonomi dan Statistik Kementerian Kewangan dan Ekonomi mengongsikan
peningkatan IHP bagi bulan April 2020 didorong oleh peningkatan dalam harga makanan dan minuman ringan dan bukan makanan masing-masing mencatatkan sebanyak 3% dan 1.7%. Ia juga didorong dengan peningkatan harga dan kos daripada pelbagai barangan dan perkhidmatan sebanyak 11.3%. Perhiasan peralatan isi rumah dan penyelenggaraan rutin isi rumah 3.3% dan makanan dan minuman ringan 3%. Manakala penurunan harga dan kos perhubungan 1.1%, restoran dan hotel 0.3% dan pengangkutan 0.2%. Kenaikan bagi harga pelbagai barangan dan perkhidmatan disebabkan oleh peningkatan harga insuran. Manakala peningkatan harga perhiasan, peralatan isi rumah dan penyelenggaraan rutin isi rumah disebabkan oleh peningkatan harga tekstil isi rumah. Dalam pada itu, peningkatan bagi harga makanan dan minuman ringan disebabkan oleh peningkatan pada harga import sayur-sayuran. Bagi perubahan bulan ke bulan, IHP bagi bulan April 2020 meningkat sebanyak 0.2% berbanding dengan bulan Mac 2020. Indeks makanan dan minuman ringan dan indeks bukan makanan masing-masing menunjukkan peningkatan sebanyak 1.2% dan 0.01%. Laporan penuh IHP bagi bulan April 2020 boleh didapati melalui laman sesawang JPES www.deps.gov.bn. Penanaman buah-buahan menggunakan sistem teres 4 segi oleh syarikat Longji Sendirian Berhad berupaya menghasilkan 250 kilogram buah markisa tahun lalu, iaitu sekitar RM1,000. Penanaman buah-buahan milik Dayang Ramla binti Haji Kula bersama pelabur asing dari Malaysia diusahakan di kawasan kemajuan pertanian KKP Stesen Selangan, daerah Temburong seluas 10 hektar. Penanaman buah-buahan bermusim dan tidak bermusim milik syarikat ini menunjukkan perkembangan yang sangat baik sehingga diberikan kawasan tambahan seluas 20 hektar. Pada masa ini, syarikat ini masih dalam proses menghasilkan buah-buahan yang berkualiti dan bercadang untuk memasarkan ke luar negara. Dayang Ramla mula menceburkan diri dalam bidang pertanian selepas berminat untuk menghasilkan buah-buahan bermusim dan tidak bermusim bagi pasaran dalam negeri dan cadangan masa panjang bagi pengeluaran hasil buah-buahan tempatan ke negara-negara ASEAN. Tanaman utama syarikat ini ialah buah nangka dan kelapa pandan. Selain itu, syarikat juga menanam tanaman sampingan seperti markisa, rambutan, durian salad, limau, avokado dan mangga Thailand. Selain pengeluaran tanaman markisa tahun lalu, pengeluaran tanaman nangka bagi tahun 2020 pula ialah 10 kg, iaitu sekitar RM30. Anggaran pengeluaran tanaman nenas dari bulan Jun hingga Disember tahun ini sebanyak 20 ke 200 kg sebulan. Sementara anggaran pengeluaran buah nangka sebanyak 50 ke 200 kg sebulan. Pada tahun lalu sahaja, nilai jualan syarikat sebanyak 200 kg iaitu sekitar RM800. Bagi memastikan program kawalan dan keselamatan tanaman, Jabatan Pertanian dan Agri Makanan menjalankan pemantauan secara berterusan ke atas Maximum Residue Level MRL dan piawaian Good Agricultural Practice GAP yang diguna pakai dan diperlukan oleh negara-negara pengimport. Inisiatif dan bantuan pihak kerajaan, khususnya Jabatan Pertanian dan Agri Makanan, Kementerian Sumber-Sumber Utama dan Pelancongan kepada peladang tempatan dapat meningkatkan lagi pertumbuhan keluaran dalam negara kasar dan terus memberi bimbingan dalam menjayakan aktiviti pertanian di negara ini. Terima kasih kepada Kerajaan, Kebawah Yang Maha Mulia, khususnya Kementerian Sumber-Sumber Utama dan Pelancongan kerana telah memberikan peluang untuk mengusahakan tapak pertanian. Selain itu juga menyediakan kemudahan seperti bekalan elektrik dan jalan ladang
dan juga perkhidmatan makmal untuk kesesuaian tanah dan air. Di samping itu juga terima kasih kepada Jabatan Pertanian dan Agri Makanan atas khidmat nasihat yang berterusan, terutamanya mengenai pembajaan dan penanaman. Penampilan merupakan satu keutamaan bagi seseorang individu, tidak kira dari segi pakaian maupun rupa paras, termasuk dandanan rambut, sangat penting untuk memperlihatkan kepribadian masing-masing. Pada masa kini, golongan lelaki juga mementingkan dandanan rambut sehingga banyak kedai gunting rambut lelaki muncul dengan pelbagai jenis konsep dan tawaran perkhidmatan. Snips Barbershop yang diusahakan oleh anak tempatan antara kedai gunting yang diminati pelanggan kerana kemahirannya dalam menggunting pelbagai gaya rambut dan perkhidmatan yang ditawarkan. Berkonsepkan gaya moden, Snip Barbershop yang terletak di bangunan Haji Munsyid Berakas menggabungkan konsep minimalis dan tradisional. Menurut pemiliknya, Eliezer relax, keselesaan pelanggan di kedai guntingnya menjadi keutamaannya. We've been operating for almost 2 years now. This is our second year. And we aim to be different. We try to give the best service that we can. And also, we want to be a part of the community. Well, as a modern day barbershop, we are creating a new concept basically, of male grooming while incorporating macam-macam lah. So we want to incorporate whatever minimalist into the traditional barbering. Sudah beroperasi hampir 2 tahun, kedai gunting rambut ini menyediakan pelbagai perkhidmatan menggunting rambut kepada pelanggan lelaki mengikut peringkat umur dengan harga antara RM10 hingga RM25. Snips Barbershop juga menyediakan senior barber haircut, junior barber haircut dan kids barber haircut. Our services are pretty basic. You pretty much know you can get it from anywhere. But what extra is that we're giving out an extra ambience here. Our services are haircut services, we wash hair, we trim beards, we give the whole hot towel shave, and a mixture of those. So, and these are done by locals. The service bagus, diorang pun friendly, dia punya staff. Communication pun okey diorang. Dari segi kebersihan boleh di-trust diorang pasal dilihat pun macam bersih je di sini kedainya, clean. Dia punya cut pun clean. Aku suka, aku sokong. Honestly, they are just one of the best barbershop I've ever went to. And I've been going here for nearly about 2 years already. So I've been their loyal customers from the day they started. They are great, very great. In terms of cutting, grooming, they're styling the customer's hair and all that, they're one of the best for me. Eliezer berhasrat untuk mengembangkan lagi perniagaan gunting rambutnya dan berharap ramai lagi belia tempatan untuk berkecimpung dalam bidang tersebut. For us, I mean, we definitely don't want this to be our first barbershop. We want to expand. We want to have a bigger team. We want more locals to join us. We want more people to understand how a barbershop or being a barber can also be a career. I've been a loyal customer for almost, I think, 2 years sudah, since the first time I stepped in. The people here are very nice, they're very friendly, and clean lah, and I really like, the hairstyles that they usually, sometimes I don't even have to tell them what I'm looking for. I just trust them to do my hair lah.